Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis yang kita mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah akan mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah tuan-tuan, sedar tak sedar kita menyambut Maulidur Rasul tahun ini dengan begitu bermakna sebenarnya. Sebab masjid dan surau dah dibuka, alhamdulillah. Cuma di Masjid Haram masih lagi orang baru start nak masuk. Cuma dia punya syarat tu agak ketat. Tak boleh bawah 2 dos. Lepas tu umur pula dia tengok tak boleh. Dia banyak, dia punya syarat-syarat dia yang amat ketat. Itu sebabnya di sana dia punya SOP dalam masjid ketat, di luar sudah ringan, longgar. Sebab di sana dia tidak bagi langsung peluang untuk anti vaksin ada. Itu sebabnya dua orang dekat sana dah boleh semayang rapat-rapat, kemudian dah boleh masuk dalam raudah, cuma dia ada time dia. Sebenarnya isu vaksin ini di sana sudah lama dah. Kita nak pergi Mekah pun memang kena vaksin 2 dos. 1 dos, maaf, sebelum ni. Itu sebabnya kita alhamdulillah bila balik batuk tapi kita tak bawa wabak. Berbeza beberapa negara yang lain yang mereka ini tak mengambil vaksin, bila balik dia bawa penyakit macam-macam, antaranya TB dan seumpamanya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat menyambut Maulidur Rasul secara bersemuka dah. Cuma SOP itu agak ketat. Dan kita harap sambutan kali ini akan berterusan lah, dan masjid boleh dibuka macam biasa. Cuma sekarang orang duk bertanya lah, mufti-mufti bila nak benarkan solat rapat-rapat. Yang tanya tu pun tak datang sebenarnya. Saya lebih suka ramai jarak-jarak sebab nampak ramai. Sampai ke belakang kan, bila datang sembahyang subuh tu, 5-6 soft. Sebenarnya bila digabung 1 soft setengah. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan, kita cuba sedaya upaya untuk buat yang terbaik dalam sunnah Nabi SAW. Sebab nak kata kawasan tidak ada rumah, semua kawasan ada rumah. Putrajaya ni semua surau di bawah masjid, di bawah apa? Di bawah bangunan. Dan di Putrajaya ni 99% orang Melayu Islam kita lah tuan-tuan. Sepatutnya semua surau penuh. Tapi kita masih menduka cita lah apa yang berlaku. Bila JAKIM letak gambar masjid negara, masjid Putrajaya, orang kata kawasan tak ada rumah, bolehlah letak. Tapi kalau kita pergi dekat tempat yang tak ada, yang ada rumah pun sama juga. Bukan Putrajaya saja, semua negeri-negeri sama aja. Itu sebab bila orang bercakap tentang masjid buka dan sebagainya, kita tanya pengurusi AJK masjid, dia orang kata sama Ustaz, sembang kari je semua. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kita sekarang ni mengingati Nabi SAW agar kita sama-sama, bukan saja cakap tapi kita buat. Bukan saja berselawat pada hari Maulid Nabi, tetapi berselawat setiap hari. Jadi itu sebabnya saya nak ajak tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita menghayati surah Ahzab ayat 21. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad itu ada contoh akhlak yang terpuji.
Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Siapa yang inginkan dan beriman pada Allah dan hari kiamat. Apa contoh akhlak itu sebenarnya? Contoh akhlak yang sebenar-benarnya yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebelum saya bawa pertama tu, cuba kita lihat hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira' hatta law dakhalu juhra dabbin lasalaktumu. Hadis tu panjang. Nabi kata akan datang satu zaman orang ni dia akan ikut benda-benda yang tak baik daripada sunnah Nabi itu sendiri. Dia akan ikut sikit-sikit, banyak-banyak. Shibran bi shibrin, ikut apa nama? Satu tapak tangan. Lepas tu ikut ni. Sampailah masuk dalam lubang dab pun mereka akan masuk. Dia akan masuk. Itu sebab hari ni kalau kita tengok orang mula ikut yang tak baik itu lebih banyak daripada yang baik. Contoh TikTok. Tak salah berTikTok, ramai je orang berTikTok tapi guna untuk kebaikan, untuk masak, jual barang, tak salah. Cuma sekarang ni yang pergi TikTok tu perempuan joget sampai kadang-kadang memalukan. Sunnah Nabi ke tu? Yang lelaki nak joget-joget lah untuk gurau-gurau tak apa, tapi ini sampai nampakkan aurat. Kadang-kadang dia punya gurauan dia tu sampai menjatuhkan malu orang. Baru ni viral bila bercerita tentang benda yang tak berfaedah, cerita tentang keaiban orang, apa faedah? Maknanya kita nak naikkan follower, kita nak bagi orang minat kat kita, kita buat benda pelik-pelik. Sampai ditegur oleh alim ulama. Nak jual produk, jual lah. Sekarang ni jutawan ramai tu tuan, tak payah belajar tinggi-tinggi, tak payah jadi penjawat awam pangkat besar. Sekarang ni 27 tahun jutawan dah jumpa. Jual produk kecantikan je. Jual produk untuk wanitanya, jutawan. Nak jual silakan, bagus. Kamu nak jual silakan, tapi jangan sampai jatuhkan maruah, itu je. Jadi sekarang ni kita duk kata, oh saya sayang Nabi, saya sayang Nabi. Adakah itu tanda kita sayang Nabi? Hanya kita sebut bila sampai Maulidur Rasul. Lepas tu kita lupa balik. Mana kita ingat Nabi setahun sekali je. Wow. Maka tuan-tuan yang dikasihi sekalian, perkara pertama yang kita kena faham daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar kita ibti'ad an jami' sifatil nifaq, jauhi daripada segala sifat-sifat munafik. Nifaq ni Allah sebut dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik duduk di patak api neraka. Sebab apa? Depan dia lain. Depan nampak dia Islam, tapi di belakang dia tidak membawa sifat-sifat orang Islam. Dia yang pertikai tentang agama ni. Bila cakap tentang sunnah Nabi, kadang-kadang dia pula pertikai sembang. Dia kata, apa yang hebat sangat ni kita duk pergi ke Mekah sampai berulang kali nak jumpa makam Nabi SAW, sampai dia pertikai gitu. Apa faedah dia kata? Nak kata awak hebat, taklah hebat mana. Kita selalu nampak kita ni hebat tuan-tuan, sebenarnya tak hebat pun. Itu sebab Nabi pun pesan, jangan duk tengok orang atas, selalu tengok orang bawah sama. Sebab kita ni tuan-tuan, kalau kejar orang atas, ada lagi orang hebat dari kita. Ada orang dia pergi ke Mekah tu, sampai masa nak tawaf wada'. Saya ingat lagi masa tawaf wada'. Masa tawaf wada' tu kena kebetulan sebab kita ikut fatwa Malaysia dan juga ikut apa yang telah ditetapkan oleh muzakarah haji. Jadi nak tawaf wada' masa tu kena kurang, jangan lebih daripada 4 jam. Maksudnya mesti 4 jam ke bawah. Masa kalau nak keluar daripada Mekah tu pukul 4 petang, so akan kena buat tawaf wada' tu pukul 12 lebih kurang. Kita buat tawaf wada'. Masa nak buat tawaf wada' tu ada yang tanya tu, sebab dia
maklumlah ada sikit duit lah, duit lebih sikit lah. Dia boleh cakap lah, dia kata, Ustaz, come on lah, apa benda nonsense ni? Tengah-tengah hari nak tawaf. Masa tu skuter tak ada lagi, sekarang dah ada skuter. Oh, merempit habis atas tu tuan-tuan. Bayar berapa je? 150 riyal seorang. Sekarang mungkin naik sikit kot. Dulu tak ada skuter, memang kena tawaf, nak tak nak kena tawaf tengah-tengah panas tu. Bayangkan tuan-tuan, dia boleh kata apa nonsense ni buat ni. Untuk apa dia kata buat? Tak payah buat, tak apa, yang penting saya dah buat umrah. Tengok, dia macam mempertikaikan apa yang Nabi SAW buat. Kalau Nabi buat, kita buat je lah. Tapi kita ni pertikai. Bila pertikai itu kadang-kadang boleh bawa kepada sifat-sifat nifak. Sifat nifak yang pertama disebut oleh para ulama, apabila kamu mempertikai segala apa yang Nabi buat, selesai masalah. Kita pertikai apa yang Nabi buat, dah. Kenapa Nabi buat tawaf wada? Kenapa perlunya kita pergi umrah? Kenapa perlunya? Kenapa banyak keperluan yang kita tanya. Kenapa? Akhirnya tuan-tuan, kita tidak akan dapat apa yang Nabi sebut. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dia tak akan dapat apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Orang yang betul-betul beriman ni, dia akan buat apa saja yang Allah suruh. Apa yang Nabi suruh dia akan buat. Jadi tak perlulah kita nak pertikai banyak. Kalau dulu tuan-tuan, dulu bila surau-surau, sekarang ni surau hampir semua lah, surau masjid hampir semua ada aircon dah. Dulu tuan-tuan, kalau tak ada aircon, pelik. Kalau tak ada aircon, AJK memang kena lah tuan-tuan. Panas ni brother, tolonglah panas, pasang aircon. Pasang aircon, tetap orang yang sama tak datang juga. Bila tanya kenapa tak datang, sejuk pula dah. Faqalilan min ibadiyas syakur, dia akan jadi masalah. AJK tetap akan kena. Ada satu tempat tu, masjid. Sebab saya ni banyak terlibat tuan-tuan untuk kutipan-kutipan masjid, dia orang carilah. Ni baru ni pergi ke masjid Seri Sendayan. Seri Sendayan ni masjid dia tu 300 juta lebih kurang. Satu bulan dia punya kos 100,000. Nak dapat duit balik tu, nak tanggung tiap-tiap bulan tu. Surau kita tak ada lah sampai macam tu. Masjid kita ni, masjid dia 100,000. Ni dia panggil saya, Ustaz Aslin dengan Ustaz Abdullah Khairi, nak panggil biar orang datang lagi ramai-ramai. Tak nak jadi macam Masjid Putrajaya, tak nak jadi macam Masjid Besi. Orang datang ambil gambar balik, azan berkumandang. Pelik. Saya kata macam mana dia orang ni? Orang Islam ambil gambar, selfie, ambil gambar, buat balik. Masuklah semayang, alang-alang kau datang dia jauh-jauh tu kan, masuklah masjid semayang. Ni tak, duduk main gelegak. Biar tanya, oh saya dah jamak. Okeylah, selesailah jamak. Takkan semua kat luar tu jamak. Confused sampai semayang dalam tu ada satu soft je. Bang, kadang-kadang malu kita bang. Sebut sayang Nabi, masjid kita mati. Nak kata tak buat, kadang-kadang sampai hari ni saya dah mula macam, bila orang kata Ustaz, kita nak buat kutipan untuk masjid, saya macam tak ada mood nak pergi. Masjid apa? Masjid kiri kanan tu dah ada dah. Pergi hidupkan dulu, nak buat yang baru dah. Tu kadang-kadang bukan tak nak tolong, nak tolong, tapi biar kita hidupkan yang ada dulu. Ni setiap taman nak ada, bila dah ada tak hidup pula. Nampak tak? Nabi dia hidupkan, dia buat satu penuh. Bila buat Masjid Quba penuh, dia buat Masjid Nabawi penuh. Itu baru sunnah Nabi. Ini tak. Bila buat dah bergaduh pula AJK, nak sapu duit pula dah. Ni orang saya, kapet ni orang saya. Bukan aku tak tahu, satu di Malaysia saya pusing kot. Saya forum dengan Datuk Seri Mustafa masa tu di timbalan ketua pengarah SPRM Anjuran Jais. AJK masjid antara yang paling banyak kena report sebab integriti, kutip duit, macam-macam. Saya sampai dia orang SPRM malu. Nak apa? Nak umum. Terpaksalah panggil secara senyap-senyap, malu sebab rumah Allah ni. Ada kawasan ni dekat dengan Kajang.
Bendahari bawa lari 40,000. Selamat. Bendahari tu bukan bendahari sekolah Cina. Ni bendahari surau Jumaat. Macam mana ni, Pak? Pergi report polis. Polis kata, "Ustaz, malu Ustaz. Kami tak buat apa, pergi cari je. Cari suruh bayar balik." Macam tu je lah, tuan-tuan. Ada seorang tu pula pengurusi masjid. Tailor dekat sebuah bandar. Tak mau cerita lah bandar mana, kalau tuan-tuan tahu pula. Masjid terkenal lah, tuan-tuan. Tailor ni, tuan-tuan, Tailor orang Melayu Islam kita, dia banyak dapat projek dengan Petronas. Jadi AJK masjid ni, dia pun pergilah kat masjid kan baru tukar AJK. Jumpalah imam. "Mam, berapa orang imam sini? Berapa orang bilang ke sini?" Adalah imam 3 orang, lepas tu Bilal ada 2 orang ke 3 orang gitulah. So dia pun sponsor baju jubah. Jubah apa? Jubah imam tu. Jubah imam. Bila sponsor jubah imam, okeylah, dia bagilah ke imam. Pengurusi dan AJK sudah nampak. Wah, cantik ni baju. Dia pun panggil itu tailor dekat dengan masjid ya. Pergi. Pengurusi pun bagi tahu, tolong buat untuk semua ahli jawatan kuasa 20 orang. Nak pakai juga, datang tak? Tapi sebab ni AJK, dia tetap kira harga kos lah. Harga kos dalam 1,500 gitu. Sebab dia baju suit, dia macam kain suit ya. Yang elok lah. Suit pun, buat suit satu badan pun dalam 1,500, 1,400. Dia buat jubah tu 1,500. Dalam lining semua ya. Buat, dapat 20. So AJK dia bayar dulu berapa dah? Bayar 2,000 ke berapa? 3,000 mukadimah lah dia panggil. So kalau dah 20 orang, dekat 30,000 dah. Dia bayar 2,000, 3,000 masjid tak apalah. Lepas tu lama dah siap tu, berlaku perubahan pula AJK. Dia pun tak ada lah nak minta. Segan masjid, takkan masjid tak bayar. Sebab duit ada, bukan masjid tak ada duit. Pengurusi bila tukar AJK, dia pun pergilah tanya bendahari tu. Boleh tahu ni saya punya duit ni macam mana, apa cerita? Baju dah buat. Dia tengok dalam ni dia punya buku ledger ke apa benda kan. Haji, dah duit dah keluar. Bayaran penuh dah dibuat. Siapa yang buat? Nama sekian. Allah. Haji tu kata, "Tak apalah Ustaz, saya tak nak report. Kalau saya report memang kena semua AJK tu." Situ pun kau sapu. Macam mana duit masjid bang? Kata sayang Nabi, malu dengan Nabi SAW. Itu dipanggil sifat nifak. Kita depan bukan main hebat, tapi belakang kita tunjuk, kita buat benda yang tak baik. Jangan main-main. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan dalam Quran. Kamu akan dihisab atas apa yang kamu buat. Tu pertama. Kamu buat apa yang tak sepatutnya kamu buat. Sedangkan depan kamu bukan main Islami. Nombor 2, sifat nifaq. Yaqul bima laisa min qaulil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercakap semua bukannya daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada langsung kata-kata Nabi SAW. Bila bagikan speech, tak ada langsung ayat-ayat Quran, tak ada langsung hadis-hadis Nabi SAW. Saya alhamdulillah tuan-tuan, benda ni saya happy sebab saya antara yang pernah bercakap perkara ni depan beberapa orang sultan. Saya pernah cakap depan Perdana Menteri. Masa tu forum perdana TV1. Tuan-tuan tahu lah, TV1 ni dia orang tengok tak kurang 1 juta. Lepas tu pemimpin ramai depan tu. Saya cakap dalam bentuk seluruh. Saya kata kita ni sayang Nabi, tapi sayangnya dalam speech kita, pemimpin-pemimpin tak ada sepotong ayat pun ayat Quran Al-Karim. Mula dengan Raja Nazrin, Sultan Nazrin maksud tu. Dia mulakan dengan ayat Quran. Waktu saya suka start dia tu mula adalah pemimpin, menteri sudah mula gunakan ayat Quran. Bang, kita kenalah setiap ayat penyampaian kita semua pun 1 ayat cukup.
Sekarang kita refer, rujuk Al-Quran. Jangan malulah, kita kan negara majmuk. Menteri mana boleh cakap ayat Quran? Tak ada. Kita Malaysia, negara Islam Malaysia. Takkan malu kot. Jangan malu, sebut. Tak boleh baca ayat Quran, baca yang bermaksud pun cukup dah. Alhamdulillah tuan-tuan, ni titah Raja Sultan Selangor ada ayat Quran yang bermaksud, cukup, tak apa dah. Dia tak baca ayat Quran pun tak apa, dia yang bermaksud pun cukup dan memberi impak pada kita rakyat. Sultan Raja Nazrin, lepas tu Sultan apa, Allah Masa Muhammad, Sultan Selangor, kemudian apa, Agung Sultan Muhammad sebelum, lepas tu ni Sultan Abdullah. Alhamdulillah semua ada ayat Quran. Sepotong ayat, alhamdulillah. Itu tanda kita sayang pada Nabi SAW. Sekurang-kurangnya kenyataan-kenyataan kita ada refer daripada Al-Quran, ada refer daripada sunnah Nabi SAW. Itu saya rasa saya happy sangat. Sebab apa? Sekurang-kurangnya kita sampai. Bila kita sampai, dibuat, alhamdulillah, syukur. Itu benda yang sangat kita gembira. Itu nombor 2, sifat nifaq. Yang ketiga, al-ghadab bima fa'alahu Nabi SAW. Kita ni bila tengok apa yang Nabi buat, kita nak marah. Ada perasaan nak marah pada Nabi. Kenapa Kenapa gini? Nabi takkan dah tak terfikir. Ni selalunya dalam bab kahwin lebih kan. Kadang-kadang ada orang perempuan ni dia marah, tiba-tiba marah. Kenapa Nabi tu jadi contoh yang tak baik? Kahwin sampai 9 pula. Dia tak boleh terpetikan sebab itu arahan Allah, bukan Nabi nak kahwin. Arahan Allah. Cumanya ajaran sesat tiba-tiba datang, dia kata ini arahan Allah juga. Orang Hassan tu. Jangan main kat Putrajaya tu kata tangkap. Ajaran sesat. Putrajaya ada ajaran sesat, tak faham dia. Ni mimpi terakhir pula. Alhamdulillah dah taubat dah baru ni. Tapi dia selalu ada lah tuan-tuan. Saya pun tak faham. Kadang-kadang yang ikut ni orang-orang pandai tau. Jawatan besar. Saya kata kenapa boleh ikut je? Sebab dia cara dia cakap bagus Ustaz. Dia memudahkan saya masuk syurga. Kau ingat senang ke masuk syurga? Buatlah betul-betul. Sebenarnya syurga tu Allah dah bagi mudah nak masuk. Tapi kita menyusahkan dia. Datang pokok ni, beli tu beli ni. Sampaikan jual telur. Apa dia? Baru ni dia jual apa telur. Dalam YouTube tak jual. Telur apa? Telur yang mahal tu 5 berapa ribu tak. Saya pun terkejut. Ada orang beli telur tu. Tengok. Kadang-kadang benda yang pelik-pelik dia orang buat. Dia marah apa yang Nabi buat, tapi dia suka apa yang orang-orang yang mengarut-ngarut dia buat. Kata sayang Nabi. Tu 3 sifat nifak yang ada pada diri kita. Dan nombor 4 sifat nifak, kita biarkan. La yubali ma qalahu an-nas anni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tak endah apa orang nak cakap tentang Nabi. Cuba bila orang buat lukis kan, melukis tentang muka Nabi kan, kita marah. Tak apa, memang patut marah. Ni semalam ada saya dekat masjid TTDI. Sebulan datuk-datuk ni datang jumpa. Dia kata, "Ustaz, you dah dengar tak? Apa benda? Kubur Nabi nak dialihnya." Sebab saya tak ambil pok sangat benda tu, sebab belum dibincangkan oleh ulama-ulama dunia ni. Kalau Arab Saudi nak buat, dia kena berdepan dengan ulama-ulama dunia tu. Sebab Nabi dikebumikan tempat dia meninggal dunia. Kita nak alih, macam mana pula dah? Dia nak alih tempat lain, kita dengar nak marah. Apa sal nak alihkan tu tempat dia? Tempat Nabi SAW. Bila nak alih jasad Nabi, jasad Abu Bakar, Umar, apa nak jadi ni? Tengok, kita nak marah, itu standard. Tak boleh terima kita. Macam mana nak alih ke kubur Nabi? Takkanlah, agak-agak lah. Nak pindah ke mana pula? Kalau tidak, dah lama orang boleh hantar Nabi pindah tempat kubur lain. Masa meninggal sahabat kan, masa meninggal tu dah di situ dia meninggal. Di bilik Aisyah, di situlah dia dikebumikan. Aisyah 2 tempat lain. Kalau tidak zaman sahabat, dia orang dah bawa dah pergi ke Baqi' ke, macam Khadijah radhiyallahu anha, kubur tu dekat Mekah kan, atas bukit tu. Dia orang angkat di atas bukit tu. Memang kat situ. Jadi kenapa kita ni pelik-pelik sangat lah? Kita dengar tu nak marah. Itu standard. Itulah tanda kita sayang pada Nabi SAW. Itu yang pertama. Ada sifat nifaq.
Yang kedua, akhlak Nabi SAW, sebab tajuk tentang akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang kedua, ibti'ad jami' sifat ar-riya, jauhnya Nabi daripada sifat-sifat riya. Sebab Nabi sebut, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Kamu tak akan masuk syurga ada sikit takbur. Tu je. Nak sombong apa? Saya tak faham juga. Saya cakap ni gini, kebetulan ada di di satu tempat saya pergi semalam. Kebetulan ada seorang hamba Allah ni, dia bubuh nama dia, panjang nama dia. Adalah Datuk Syib sikit. So dia nak tak apa benda dah, dia nak ada orang dekat kedai tu, dia layan macam ni, macam mana nak cakap alah, abang dia panggil abang gitu, abang. Gitu. Orang tu pula non muslim. Bang, kamu lah gini lah, yang dia marah tuan-tuan. You tak baca ke ini? Datuk tu. Saya dengar tu macam kau seorang pun datuk atas muka bumi. Tak boleh lah macam tu. Nabi Muhammad SAW, orang panggil dia ya Muhammad, pusing Nabi. Tak ada panggil ya Rasulullah ke, ya Nabi Allah ke, tak ada. Dia pusing Nabi ni suruh badan. Takkanlah orang tak panggil awak doktor, awak nak marah. Ada kat universiti pun ada. Tak panggil ustaz, tak panggil apa, tak panggil doktor, tak panggil doktor. Marah dia pusing, dia panggil pula tu. Kau mesti, kau tengok kad aku, ada apa kat depan? Budak tu, budak baru masuk. Doktor. Doktor, bukan ustaz. Ustaz tu imam surau. Marah dia. Kau tahu aku buat PhD berapa lama? 4 tahun buat PhD. Marah dia. Saya dengar tu, saya kata, alamak, kau buat 4 tahun kecoh, aku 2 tahun setengah kot. Apa ni? Benda macam tu pun nak bising ke? Budak panggil kau pakcik ke, budak panggil kau doktor ke, panggil ustaz ke, tak ada masalah. Itu nama je. Apa yang kita nak bawa? Mati nanti bawa ke? Baranglah Tok Bilal. Mana Tok Imam? Tok Imam. Tok Imam di belakang, tersadai kat belakang dia. Imam. Dekat kubur ada kita baca talqin tu. Wahai Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-datuk. Tak ada lah bang. Lah mari ni, wahai Muhammad bin Abdullah, wahai Zafran bin Muhammad. Itu je. Dekat Batu Nisan jarang orang bubuh panjang-panjang, orang siap dengan pangkat-pangkat, tak ada. Kawan saya baru naik pangkat, meninggal dunia. Tapi sebab dia ni orang baik, orang tawaduk, duduk masjid, surau, dia dah lah pensyarah yang hebat. Tapi dia ni jenis orang yang tawaduk. Bang, masa dia meninggal dunia kena Covid, Allahu Akbar, semua surau, semua kawan-kawan, semua AJK buat majlis tahlil tiap-tiap malam baca Yasin. Menangis ni tuan-tuan. Bila masa tu kan PKP, buka dia ramai sampai 400-500 tahlil. Esok 500 lagi, tulat 400, 500. Saya kata ramai betul, tempat yang berbeza-beza. Kita masuk lah, sebab dia pakai link kan, senang masuk kat rumahnya, baca Yasin pukul 9 malam. Boy, ramai bang. Orang baca ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat, khususan lil marhum Muhammad Adib bin Ismail. Tak ada dah doktor, tak ada dah profesor, tak ada, semua Muhammad Adib bin Ismail. Nangis dia. Saya kata, apa kita ada? Nothing. Kereta last kali kita naik kereta mahal pun, kata kita naik kereta apa? Jenazah. Jarang kita tengok Velfire jadi van jenazah. Velfire yang kita beli 400,000, 300,000 tu, anak kita yang ikut. Dia balik, yang bawa kita van jenazah tu sebabnya baiklah dengan geng-geng
jaga van jenazah. Surau apa ni? Saya tuan-tuan, saya dah tengok ramai orang. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki banyak berjalan, banyak jumpa orang, banyak berkawan. Tuan-tuan, banyak saya jumpa, bila geng masjid ni Allah mudahkan urusan dia. Dua yang saya pelik dalam hidup saya. Seorang hamba Allah, dia ni engineer Petronas. Engineer Petronas bukan ustaz ni. Dia ni tuan-tuan pantang ada majlis. Ni sahabat kita, dia kerja dekat apa? Ni join budak-budak muda ni, duduk ikut. Kerja Firefly, dia duduk ikut saya pergi ceramah. Bapak dia tuan-tuan, surau bapak dia lah. Bapak dia pilot terkenal. Tapi pencen dah. Bayangkan tuan-tuan, dekat surau bapak dia. Setiap kali kuliah, engineer ni akan duduk kat tiang, dia akan kuliah dengar cantik. Orang tua. Masa dia meninggal tuan-tuan, dia meninggal hari cuti, hari kerja. Bayangkan pukul 9 pagi. Orang nak uruskan jenazah dia. Tuan-tuan, semayang jenazah 2 kali macam solat Jumaat. 2 kali. Habis satu grup, keluar masuk grup lain pula. Kat kubur jam. Tanpa tengok pangkat daripada atas sampai bawah, semua ada. Apa amalan dia? Dia bukan ustaz, dia bukan masuk YouTube apa semua, tak ada. Masuk TV tak ada. Dia orang bekas engineer dekat Petronas. Sebab masa dekat Petronas, dia hidupkan surau Petronas. Bila kat rumah, dia hidupkan surau dekat surau rumah dia. Orang semua suka tuan-tuan, akhlak baik. Allah mudahkan urusan dia. Kawan-kawan yang tengah meeting, semua berhenti meeting, pergi sambut atau apa, jenazah untuk dihantar ke perkuburan. Saya pergi kat masjid, masa tu saya imam masjid tu, surau tu. Pergi hantar ke kubur, penuh jam. Masa tu saya nak motor, nasib baik motor. Kalau kereta berapa kilometer saya parking. Dia bukan orang biasa-biasa. Mesti ada sesuatu yang dia buat kita tak tahu. Amalan dia. Tu sebab dia tak pernah sombong. Bila sombong payah. Nombor 2, seorang hamba Allah tu meninggal dunia. Ni depan rumah saya. Meninggal dunia, tuan-tuan bayang. Dia ni dah apa nama, dialisis. Pergi ke masjid pakai kursi roda tau. Anak diangkat, masuk dalam kereta, keluar, pergi ke surau. Tiap-tiap waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Bekas engineer juga, bukan ustaz. Tapi geng, masa dia sehat, dia geng masjid, geng surau. Duduk kat Subang, pindah ke Bangi. Itulah kerja dia. Sampailah dia disahkan paru-paru, buah pinggang rosak. Dialisis pun bergigil-gigil pergi masjid, semayang menggigil-gigil. Hari dia meninggal dunia, pagi dia meninggal dunia, saya nak keluar pergi ke Melaka. Tuan-tuan tengok bila orang tu baik dengan semua, termasuk khususnya orang-orang masjid dan surau. Dia dah, bila meninggal, saya masa tu isteri kata, "Ustaz, abang dah meninggal, saya nak ke Melaka ni." Allah, ada ceramah. Saya pun telefon AJK Kubu. "Haji, jiran depan rumah saya meninggal." "Tak apa Ustaz, tak apa, siapa?" Ni sebut nama dia. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. "Tak apa Ustaz, semua kami urus." Tuan-tuan bayangkan, kuliah saya pagi tu saya batalkan. Saya minta tangguh pada hari lain sebab saya akan pergi lama sikit di Melaka tu. Lambat kan? Tuan-tuan, la ilaha illallah. Hari kerja tau, saya boleh hold-kan saya punya kerja. Saya ingat saya seorang ni, rupanya ramai kawan-kawan dia sama juga, 2 kali semayang. Penuh masjid. Mana datang ni? Bang, kita tak boleh nak paksa orang datang tau. Ni orang datang sebab hati tau. Sebab hubungan dia baik masa hidup. Tu yang Nabi ajar. Nabi tak ada perasaan nak sombong ke, nak marah ke orang ke, nak belagak dengan apa dia. Tak ada langsung. Itulah Nabi SAW. Yang kita tak pernah. Kadang-kadang kita tu ingat macam tak ada apa. Benda tu sikit, tapi sebenarnya memberi kesan kepada kita. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah nak ikhlas je kita buat ni. Datang masjid ikhlas. Hidup ke rumah Allah ikhlas. Kita sedekah untuk masjid surau ikhlas.
InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan ikut sunnah Nabi SAW. Kita bagi laluan untuk azan. InsyaAllah saya akan sambung lagi sekejap je. Dia Covid ni tak boleh lama-lama. Covid masuk tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian,
Sifat yang ketiga yang Nabi minta kita ni jangan dekat dan jangan kita buat, iaitu al-hasad, perasaan dengki. Dengki ni satu perangai yang pelik dah tuan-tuan. Saya pun kadang-kadang bila fikir balik, apa yang kita nak dengkikan dengan rezeki orang. Nabi sebut dah, innal hasada ya'kulul hasanat. Engkau dah hasad, dengki pula. Lepas tu semua yang kau ada sifat-sifat tu, dia makan habis kamu punya amalan-amalan soleh kamu. Zikir yang banyak-banyak tu habis dimakan di hasad. Dia macam api yang makan kayu, habis. Dengki ni satu perangai dia yang Allah sebut dalam Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati ada penyakit, Allah tambah penyakit. Dia dengki ni satu benda yang pelik. How to find it? Macam mana kita nak jelaskan ya tuan-tuan? Contohlah, haji naik pangkat. Naik pangkat itu rezeki haji. Saya ada rezeki saya. Setiap orang ada rezeki masing-masing. Tapi kalau kita duk fikir, kenapa dia naik pangkat, kenapa aku tidak, kita akan jadi hasad. Bila ada perasaan hasad, dia akan bawa kepada apa? Dia akan bawa kepada benda-benda yang tak baik. Dia akan bawa kepada ghibah, buruk, cakap buruk tentang orang. Yang kedua, bawa kepada fitnah. Nombor tiga, ya na'udzubillah, ini boleh jatuh syirik, iaitu sihir menyihir. Yang peliknya, orang jual goreng pisang, ini jual goreng pisang, saling sihir menyihir. Apa cerita ni goreng pisang baru? Cina jual tayar tu, kiri kanan tayar Dunlop, tayar apa, Hancock, tayar tu 4 penjuru. Cina boleh tolong menolong. Saya punya tayar Dunlop, you nak Hancock, you pergi sana. Dia orang boleh tolong menolong tu. Kita jangan pergi kedai Tom Yam tu. Dia makanlah. Cara tu tangkallah, apalah. Pergi kedai tu pula, jangan pergi kedai tu. Kita ni duk memburuk antara satu sama lain. Lah yang untung mana? Kedai mamak. Betul? Kadang-kadang dalam satu bangunan panjang tu, mamak 3 mamak balun. Mamak penuh. Kita makan baru duduk, ini roti ada? Ada. Sini tak ada lah. Pergi sana lah. Boleh bos, sama saja. Tapi mamak jarang lah sama saja. Kalau pergi semua ada. Dekat Bandar Baru Bangi tu duduk je, apa ada? Semua ada. Hak tu mamak orang ramai buat. Di sekarang pula dia buat macam tau, kedai mamak kat Bangi tu, dah lah mamak penuh orang. Depan tu ada orang jual char kway teow, selesai dia sapu pining ni, okey. Depan tu ada burger bakar. Saya ingatkan dia bakar, rupanya nama token dia bakar. Burger bakar besar-besar, harga 12-13 ringgit. Bang, habis depan tu pakat jual. Sebab mamak punya tarikan, depa pun dapat rezeki. Tengok, mamak tolong dia orang, dia tolong mamak, sama-sama tolong. Tu bagus. Saya lebih suka macam tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tolong-menolong, bantu orang Islam kot. Bantu orang Islam. Ini orang tu jual pun kita petikai, yang ni petikai. Jadi akhirnya kita takkan berjaya lah. Ekonomi kita makin jatuh. Apa nak jadi? Sebab kita orang Islam tak tolong-menolong. Nabi tak jam je tu. Kalau katakan dia jual tamar Nabi, tamar ajwah, kita jual tamar lain, tamar rutak. So kenapa kita nak memburuk antara satu sama lain? Itulah akhlak yang tak bagus. Muslimin muslimat ini kesekalian. Itu yang hantar sihir ada. Kadang-kadang saya pun tak faham juga. Ada kawan seorang tak boleh masuk bilik. Dia masuk bilik, dia menggigil, panas. Lepas tu dia keluar, duduk kat luar, okey. Dia tak boleh masuk bilik dia tu, bilik pengarah tu. Kena panggil ustaz berubat. Akhirnya okey dah boleh masuk balik. Tapi nak cerita, benda macam tu pun jadi sihir. Kalau
Masalah Yahudi tu tak ada pula nak pergi sihir Yahudi tu. Elok-elok dia orang sihat walafiat. Tak. Dia orang hantar bom lagi ke Palestin. Yang terakhir tuan-tuan dan sekalian, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam layyinul qulub wa ibti'ad an qaswatil qulub. Nabi ni lembut hatinya dan jauh daripada sifat keras hati. Nak lembut hati ni mudah dia kata Nabi, zikrul maut, banyakkan ingat mati. Sebab itu Nabi kata annas yanamun fa idza qamu fantabihu fa idza matun fantabahu fa idza matun tabahu. Manusia ni semua tidur sekarang, tapi bila berlaku kematian, masa itulah orang mereka tersedar, ya Allah, mati itu dekat. Itu sebabnya tuan-tuan, carilah masa untuk kita lembutkan hati kita ini dengan banyak zikir, banyak tenangkan jiwa, banyakkan kita ini memikirkan benda-benda yang baik, positif. InsyaAllah Allah akan lembutkan hati kita. Bila dengar ayat-ayat suci Al-Quran, kita boleh menangis. Bila tengok Kaabah, kita menangis. Bila tengok kubah Masjid Nabawi, kita menangis. Kita mudah menangis. Itu tanda hati kita sangat lembut. Nabi tengok anak yatim, Nabi keluar air mata. Terus Nabi kata, ana wa kafil yatim kahataini, aku dengan orang jaga anak yatim macam ni rapat. Nak kata lembutnya hati Nabi SAW. Umar bin Khattab yang gagah, yang garang itu pun, masa dia meninggal dunia, masa orang mandikan jenazah, nampak kesan tempat mengalirnya air mata. Sebab setiap malam dia akan menangis di depan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun seorang khalifah yang hebat. Tuan-tuan dan puan, semoga Allah Ta'ala meletakkan kita bersama dengan orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita, tuan-tuan, bukan hanya bercakap kita sayang Nabi, tetapi kita pakat-pakat buat. So kita buat 4 perkara yang diajar oleh Nabi untuk kita jauhi dan tonjolkan yang kita benar-benar sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, jauhi sifat nifaq. Yang kedua, jauhi sifat riak. Yang ketiga, jauhi sifat hasad. Yang keempat, jauhi daripada sifat hati yang keras sehingga kita sukar untuk berbincang dan sebagainya. InsyaAllah 4 ini adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi jauhkan. Ya, manakala lawan kepada sifat-sifat itu adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna.